Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa khabar? Ya, Pak suara anda semua sehat, ceria dan bersemangat untuk meneruskan perjuangan hidup anda. Ya, jadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam. Baik. Dalam siri kali ini kita akan membincangkan punca-punca pembajaran masa. Ya, kita sedia maklum ya, kadang-kadang kita mengeluh ya, kita tak cukup masa lah, tak sempat nak buat tu, tak sempat ni. Kalau katakan dalam exam punya, alamak aku tak sempat nak bulan kaji, kalau aku baca ni gini gini jenis ya. Jadi banyak alasan yang kita kemukakan ya, bila kita tak perform, bila kita tak dapat buat sesuatu dengan baik ya, kita kata kita tak cukup masa ya. Sebenarnya kita tak cukup masa ke ataupun kita membazirkan masa? Ini yang kita nak bincangkan dalam siri kali ini ya. 7 punca pembajaran masa. Kenapa masa itu terbuang? Kenapa masa itu tidak produktif ya? Tidak membantu kita menjadi orang yang hebat, orang yang cemerlang, orang yang berjaya ya. Kenapa? Ini kita kena lihat ya, punca-punca pembajaran masa ya. Baik, kalau kita perhatikan di sini ya, Pak Su telah senaraikan 7 punca pembajaran masa. Kita tengok satu persatu ya. Baik, yang pertama, antara punca utama kenapa kita membazirkan masa kita ialah kerana kita tidak ada matlamat yang jelas ya. Kita tak ada matlamat yang jelas, kita tidak ada objektif yang jelas, kita tidak ada tujuan yang tepat ya, yang konkret, yang jelas. Selalunya inilah menyebabkan kita akan membazirkan masa. Umpamanya kalau kita kata kita nak buat ulang kaji ya. Ya, kita nak ulang kaji. Kita tak tentukan dengan jelas apa sebenarnya yang kita nak ulang kaji. Kita ambillah katakan satu topik ya, satu topik. Kita tak tentukan apa yang kita nak capai. Ya. Kalau kita kata kita ada masa 2 jam umpamanya ya. Kita tak tentukan dengan jelas ya. Dalam masa sejam pertama ni saya nak pastikan umpamanya kita kata, kalau kita macam jelas lah ya, kita akan katakan saya nak mesti dapat mendefinisikan sekian-sekian. Saya mesti dapat menyeraikan faktor sekian-sekian. Saya mesti dapat menghuraikan gini-gini misalnya ya. Ya. Jadi kalau kita ada matlamat jelas, jadi kita akan fokus kepada usaha untuk mencapai matlamat dalam masa yang kita tetapkan. Sebaliknya kalau kita tidak ada matlamat yang jelas, kita main baca je, tengok dah 2 jam. Tapi kita apa yang aku baca ni? Aku faham ke tak faham? Aku kuasai ke tak kuasai? Aku nak tengok. Jadi ini maknanya masalah ya. Dalam bekerja juga macam tu ya. Dalam bekerja pun kalau kita tak tetapkan pada hari ini saya nak capai apa ya. Kalau kita sampai pejabat pukul 8 pagi tu, kita kena tentukan apa yang saya nak capai pada hari ini. Kalau kita tak dapat tentukan dengan jelas, maka akan adalah masa-masa yang terbazir ya. Sepanjang kita kerja 8 jam tu, sebenarnya kita kerja secara produktif berapa jam ya. Banyak masa mungkin ada sebagian masa kita membazirkan masa itu dengan benda-benda yang tidak produktif. Ini umpamanya yang macam kita katakan tadi, punca yang utama iaitu tiada matlamat yang jelas ya. Baik, kalau kita lihat yang kedua, punca pembelajaran masa ialah kerana sikap suka menangguhkan kerja ya. Kadang-kadang kita ada masa ya, kita nak buat benda tu, tapi kita kata tak apalah, besok boleh buat lah, malam ni boleh buat lah, minggu depan boleh buat lah. Jadi kita ada sikap suka menangguh-nangguhkan ya. Jadi ini pun menjadikan masa kita akan terbazir. Bila kita tangguhkan kerja yang penting kita nak buat, ya, maksudnya kita buat benda lain kan. Ya. Benda lain yang kita buat itulah kadang-kadang benda yang tidak produktif, benda yang tidak membantu ya, kemajuan diri kita. Ini kita kata kita telah membazirkan masa. Baik, kalau kita tengok yang ketiga, kurang kemahiran dalam melaksanakan skill ya. Kita tidak ada skill atau tidak ada kemahiran yang terkini ya, yang terbaik, yang efektif. Ini menyebabkan membazirkan masa. Ada orang ya, dibagi satu job, dibagi satu kerja, dia boleh selesaikan dalam 1 jam ya. Kerana dia punya skill yang tinggi. Kalau katakan kita beri benda yang sama ya, kita diberi masa benda yang sama, siapkan kerja ni, kita siapkan dalam masa 2 jam umpamanya. Orang lain boleh buat sejam. Jadi kita telah membazirkan 1 jam ya. Apa punca kita membazirkan 1 jam ni? Kerana kita tidak ada atau kurang kemahiran, kurang skill, kurang kompetensi, kurang kepakaran. Ini masalah juga ya, yang menyebabkan masa akan terbazir ya. Dan yang ketiga, kadang-kadang kita terlibat atau terjebak ya dengan aktiviti yang kurang produktif. Sekarang ni main semuanya maya-maya online semua ni kan ya. Semua di hujung jari kan ya. Kadang-kadang kita terjebak, terperangkap ya dengan WhatsApp lah, Instagram lah, segala-gala macam lah yang ada dalam tu ya.
Twitter lah ya, uh, Facebook lah ya. Kadang-kadang kita kita mula-mula kita kata aku nak tengok ni dalam apa nama 10 minit saja ya. Belam dah jadi 1 jam. Kadang-kadang sampai 2 jam. Ya. Baik. Baik. Benda-benda ni gad, apa nama ni media sosial ni ya bukanlah tak bagus ya. Ya, tetapi kalau kita tak betul-betul disiplinkan diri kita, dia akan memakan masa banyak ya untuk kita, dan kadang-kadang benda yang kita tengok atau benda yang kita buat tu bukanlah benda yang betul-betul penting dalam kehidupan kita ya. Ini pun terlibat dengan sisi yang kurang pasti menyebabkan pembajaran masa yang banyak ya. Yang kelima ya, kurang motivasi dan disiplin. Ini pun masalah juga. Kadang-kadang kita kalau nak buat satu kerja dengan produktif, dengan baik, kita kena ada disiplin yang tinggi ya, dan kena ada motivasi yang tinggi. Tapi kalau kita kurang motivasi dan kurang disiplin, ini menyebabkan masa banyak terbazir ya. Kalau kita kata kita nak study 2 jam, kadang-kadang kita sebenar-benarnya study 1 jam ya. 1 jam lagi tu banyak benda yang tengok itu, tengok inilah, dengan itu, dengan inilah ya, sembang sana, sembang sinilah. Jadi kita telah hilang 1 jam. Ini kerana motivasi kita tak cukup kuat ataupun disiplin diri kita tak cukup tinggi ya. Itu masalah juga ya. Dalam bekerja, dalam niaga, dalam ibadat pun kadang-kadang boleh jadi macam itu juga ya. Okey. Yang seterusnya, buat kerja di saat akhir. Inilah kadang-kadang selalu berlaku ya. Kita kata nanti ya, ini ada kaitan dengan menangguh lah ya. Bila menangguh-menangguh, dia akan jadi buat kerja saat akhir ya. Kita ada 5 assignment nak kena siapkan ya. Minggu depan nak kena hantar. Kita kata nantilah ya. Tangguh. Akhirnya kita pun buatlah benda tu di saat akhir ya. Bila kita buat saat akhir, faham-faham je lah ya. Ya. Kadang-kadang kita akan melakukan banyak kesilapan ya. Ya. Banyak kesilapan. Oleh kerana kita buat saat akhir tadi, kita akan tidak menggunakan masa tu dengan begitu produktif ya. Kita buat asal siap saja ya. Ini pun masalah juga ya. Jadi masa telah terbazir banyak kerana kita suka mengumpulkan satu kerja yang mungkin penting di saat akhir. Jadi sebelum daripada itu kita buat apa? Katalah dalam seminggu tu ada 7 hari kan. Kita longgokkan pada hari Sabtu dan Ahad. Jadi pada Jumaat sampai Isnin, selepas tu kita buat apa? Ini kita kena tanya balik. Mungkin kita telah terlibat dengan banyak benda-benda yang membazirkan masa ya. Kerana sikap kita suka bawa di saat akhir ya. Okey, yang seterusnya ialah kelemahan dalam menentukan keutamaan tugas ya. Kita ni memang banyak kerja kalau orang yang bekerja. Kalau orang yang pencen pun banyak juga kerja nak buat ya. Kalau orang yang sedang belajar pun banyak benda lagilah, banyak benda nak buat ya. Akademiknya lah, co-curriculumnya, persatuan lah, macam-macam nak buat ya. Cikgu suruh buat bersyarat, suruh buat aktiviti macam-macam ya. Jadi oleh kerana banyak perkara yang kita nak buat, kadang-kadang kita lupa ya. Kita lupa macam mana kita nak utamakan, mana yang penting, mana yang kurang penting. Ini kita kadang-kadang terlupa ya, terlalai ya. Jadi oleh kerana kita tidak dapat menentukan keutamaan tugas ya, kadang-kadang benda yang tak penting kita gunakan banyak masa untuk untuk selesaikan. Benda yang penting kita gunakan masa yang sikit. Ini pun menyebabkan pembajaran masa ya, yang banyak ya, yang menyebabkan kita tidak menjadi seorang yang produktif ya. Jadi kesemua punca pembelajaran masa ni, saudari yang saya hormati, akan mengakibatkan prestasi kita rendah. Ataupun kalau kita kerja, produktiviti kita rendah. Kalau kita berniaga, jualan kita mungkin rendah ya, kerana kita banyak membazirkan masa. Kalau kita dalam konteks ibadat pula, ya, pahalanya kurang lah. Atau ibadat kita kurang ya, ini masalah ya. Baiklah, kita tengok pula apa kata-kata pujangga yang berkaitan dengan masa ni ya. Ini menarik ni kata pujangga ni ya. Disebut kat sini, la tuwajjilu ilal ghadi ya, ma yumkinuka an ta'malahul yaum ya. Janganlah kamu menangguhkan sampai esok apa yang dapat kamu kerjakan hari ini. Pak ulang balik ya. Jangan kamu menangguhkan sampai esok apa yang dapat kamu kerjakan hari ini. Kalau kita memang boleh buat hari, selesaikan hari ini. Jangan tunggu-tunggu sampai besok ya. Itu dia. Baiklah saudara-saudari dan kesetiaan ya, tadi kita telah bincangkan 7 punca utama ya. Kenapa ya masa itu telah terbazir ya. Kenapa masa terbazir? Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita memang ya kadang-kadang kita tak cukup masa, kita tak boleh buat tu, kita tak boleh buat ini ya. Bukanlah kerana masa tu tak cukup, sebab kita memang semua orang diberikan masa 24 jam dalam sehari kan. Tak ada beza. Pak Su dapat 24 jam, anda pun dapat 24 jam. Tak ada beza sikit pun ya.
Jadi kenapa kita tak perform, kenapa prestasi kita tak tinggi, kenapa kita tak berjaya, kenapa kita tak hebat, ya. Salah satu puncanya adalah kerana kita terlibat dengan aktiviti yang menyebabkan kita membazirkan masa. Bila masa terbazir, bermakna kita tak dapat apa-apa keuntungan kat situ lah. Kalau kita berniaga umpamanya, ya. Kalau kita belajar, kita tak dapat nak study, jadi kita tak perform masa exam. Kalau kita bekerja, kita tak jadi produktif, ya, kerana sepatutnya kita boleh hasilkan 10 unit umpamanya, tapi kerana membacakan masa kita hasilkan 3 unit. Jadi kita tak produktif, ya. Kerana masa tu tak ditumpukan kepada tugas utama kita, ya. Perkara-perkara yang penting yang patut kita selesaikan, ya. Jadi kita semua ada perkara-perkara penting, ya. Kalau kita seorang pelajar, kita nak kena belajar sungguh-sungguh. Kalau bekerja, kita nak bekerja sungguh-sungguh. Kalau kita nak dalam konteks ibadat, kita nak biar betul. Kalau kita berpersatuan, kita nak buat aktiviti persatuan yang bagus, ya, nak tingkatkan kepimpinan kita, komunikasi kita, ya. Jadi oleh kerana kita terjebak dengan perkara-perkara yang membazirkan masa, kita tak boleh jadi seperti mana yang kita harapkan, seperti mana yang kita impikan, ya. Tu dia. Ingat balik tadi kan, kenapa kita membazirkan masa? Kerana tiada matlamat jelas, suka nangguhkan kerja, kurang kemahiran, terlibat dengan aktiviti yang tidak produktif, ya, kurang motivasi dan disiplin tinggi, buat kerja saat akhir, kelemahan dalam menentukan keutamaan. Itulah perkara yang menjadikan kita uh, uh, tak perform, prestasi rendah, tak produktif, tak cemerlang, tak kurang berjaya, ya. Ingat, ya. So jangan kita terperangkap dengan aktiviti pembacaan masa, kerana itu akan menyebabkan kita lemah, ya, dan kita tidak boleh memajukan diri kita ke tahap yang sepatutnya. Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Salam motivasi.